أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 6, muka surat 6, baris yang ke-14 daripada atas. Baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenamnya, yang keenam daripada 6 rukun iman, percaya dengan qada dan qadar. Percaya hati dengan qada dan qadar. Iman terdahulunya. Makna iman bicara sekarang rukun iman yang keenam. Apa dia iman? Iman terdahulunya bermula iman itu percaya hati seseorang serta mengaku utuh di dalam hati seseorang. Itu iman. Percaya hati seseorang serta mengaku putus di dalam hati seseorang. Itu di iman. Kemudian percaya hati, serta mengaku putus di hati. Mengaku putus itulah makna percaya hati. Hati syuhud, zauq ataupun tidak, itu bukan pembicaraan iman. Itu pembicaraan maqam ihsan. Jadi percaya dengan makna percaya hati serta mengaku putus di hati dengan qada dan qadar. Dengan maknanya qada itu penentuan, penetapan yang telah menentu, yang telah menetap akan dia akan penentuan Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Ta'ala. Menentu oleh Allah ni dengan iradah, dengan sifat iradah. Itu qada. Qada ni penentuan yang telah menentu. Menentu ni pada azal, pada sedia kala. Menentu akan dia oleh Allah. Menentu dengan iradah, itu qada. Dan makna qadar itu takdir Allah. Qadar, takdir, satu makna. Maksudnya qadar ataupun takdir, perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah dengan kudrahnya. Perbuatan yang telah, yang sedang ke, yang telah ke, yang lagi akan datang ke, semua perkara yang berlaku Allah yang perbuat. Semua perkara yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang perbuat dengan kudrahnya, dengan sifat kudrah, itu qadar. Jadi qada ketentuan Allah pada azal yang bersifat dengan iradah. Qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Maklum ini jalanan Imam Asy'ari. Jalanan Imam Maturidi akaskan, terbalikkan.
Itu jalanan Imam Maturidi. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya, apa makna? Tadi makna qada, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Makna qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Maka percaya dengan qada dan qadar. Percaya tu maknanya, makna percaya dengan qada dan qadar, mengaku putus di dalam hati seseorang. Ini makna percaya, ini makna iman. Percaya dengan makna mengaku putus di dalam hati seseorang. Jazam putus dalam hati seseorang. Bukan zon, bukan syak, bukan waham. Jazam putus di hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku, segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat. Perkara baik, berlakunya keimanan dan ketaatan, dan jahat, berlakunya kekufuran dan kemaksiatan. Semuanya, semua segala perkara dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah yang dipanggil qada, dan dengan menjadi ia ya Allah akan segala yang berlaku menjadi ni pergi pada qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Itu makna percaya dengan qada dan qadar, dengan makna mengaku putus di dalam hati dengan bahawa segala perkara yang berlaku, perkara baik ke, perkara jahat ke, perkara yang berlaku di dunia ke, berlaku di akhirah ke, segala perkara yang berlaku adalah datang daripada kehendak Allah yang bersifat dengan iradah qada dan perbuatan Allah. Allah yang menjadikan, Allah yang bersifat qudrah, itu dia panggil qadar. Ini rukun iman yang keenam. Kemudian yang kita bicara mengelupasnya adalah berkaitan dengan perkara jahat, adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ijma' ahli sunnah wal jamaah jelas dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi, perkara jahat adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita permati dahulunya. Yang pertama, segala perkara yang berlaku tu perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan. Termasuk Mu'tazilah pun yang menafikan perkara jahat qada Allah, masih lagi beriman keesaan Allah pada perbuatan. Semua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah. Perkara baik yang berlaku perbuatan Allah, termasuk Mu'tazilah. Perkara jahat yang berlaku perbuatan Allah, termasuk Mu'tazilah. Kita ahli sunnah, apa yang Allah perbuat adalah perkara yang Allah kehendak. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan ia akan barang yang ia kehendak. Jadi sekarang ni Mu'tazilah berpegang perkara jahat berlaku Allah buat, tapi dia lari. Allah tidak kehendak, Allah buat saja. Dia lari situ. Ayat innallaha yaf'alu ma yurid. Ayat yang kita nak baca semua tu, innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Kun tu perbuatan Allah. Allah perbuat akan pekerjaan yang idza arada, bila telah menghendaki oleh Allah. Jadi perkara baik yang berlaku Allah yang lakukan, kun. Perkara jahat yang berlaku Allah yang lakukan, kun. Apa yang Allah lakukan adalah yang Allah telah kehendak. Ini kita ahli sunnah. Mu'tazilah, Allah yang lakukan perkara baik dan jahat, tapi perkara baik Allah lakukan serta Allah kehendak, perkara jahat Allah lakukan, Allah tidak kehendak. Lari situ. Satu laginya kita berpegang, Mu'tazilah pun berpegang, segala perkara yang berlaku Allah mengetahui. Perkara baik yang akan berlaku Allah mengetahui, perkara jahat yang akan berlaku Allah mengetahui. Menafikan mengetahui, itu kafir. Jadi Mu'tazilah pun beriman dengan Allah mengetahui.
Perkara baik yang akan berlaku Allah mengetahui, perkara jahat akan berlaku Allah mengetahui. Kita ahli sunnah, apa yang Allah mengetahui perkara itu akan berlaku berlaziman dengan Allah kehendak. Ini kita ahli sunnah. Mu'tazilah lagi pula situnya. Hak baik Allah mengetahui akan berlaku serta Allah kehendak. Hak jahat Allah mengetahui akan berlaku tapi Allah tidak kehendak. Allah hanya mengetahui. Ini Mu'tazilah. Jadi berlaku perkara jahat bukan kehendak Allah. Terjadi perkara jahat, berhasil perkara jahat, balik semula kepada keesaan Allah pada perbuatan. Allah yang buat pula. Ni. Allah mengetahui perkara jahat akan berlaku. Allah tidak kehendak. Terjadi perkara jahat, perbuatan Allah semula. Ni. Hak Mu'tazilah yang masih lagi mengesahkan Allah pada perbuatan lah. Hak Mu'tazilah Qadariyah tu lain pula. Dia menafikan keesaan Allah pada perbuatan. Itu Mu'tazilah yang lain. Kita ahli sunnah, yang pertama keesaan Allah pada perbuatan. Perkara baik, perkara jahat Allah perbuat serta Allah kehendak perkara baik dan jahat. Kita pergi kepada ilmu. Allah mengetahui segala-gala perkara yang akan berlaku, sama ada perkara baik atau perkara jahat. Allah mengetahui serta Allah menghendaki. Ini kita mati molek kita ni. Ambil daripada kaedah sifat 20, dimulai dengan wahdaniyah, keesaan pada perbuatan, disusuli dengan sifat kudrah. Allah yang keesaan Allah pada perbuatan. Allah juga yang menjadikan segala-gala. Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah sifat kudrah yang menjadikan segala-gala. Muafakah dengan kehendak Allah, iradah, sifat yang ke-8. Ada ni. Tapi kalau kita bicara huraian rukun iman, kita akan bicara kehendak Allah. Tapi bila kita bicara kehendak Allah, kita kena selaraskan dengan ilmu Allah. Kita bicara sifat 20, kita ambil daripada wahdaniyah pada perbuatan, turun kepada kudrah, iradah, pergi pada ilmu. Tapi kalau kita bicara huraian rukun iman, kita akan menghuraikan qada terlebih dahulu, barulah hurai qadar. Kalau kita kaedah sifat 20 akan bicara qadar dahulu, barulah bicara qada. Tapi kalau kita hurai mengikut rukun iman ke-6, kita akan hurai qada. Kehendak Allah dahulu, itu azali, barulah pergi kepada perbuatan Allah yang berlaku sekarang, yang baru. Tapi apabila kita bicara bab kehendak, kita akan berlaziman muwafaqah dengan ilmu. Muwafaqah dengan ilmu. Bila muwafaqah dengan ilmu, kemahal. Sebab ilmu ni Mu'tazilah pun beriman. Allah mengetahui segala-gala perkara yang akan berlaku, sama ada perkara baik dan juga perkara jahat yang akan berlaku. Allah mengetahui. Menafikan Allah mengetahui, kafir terus. Tapi Mu'tazilah ni, perkara baik Allah mengetahui serta Allah kehendak. Perkara jahat Allah mengetahui akan berlaku, tapi Allah tidak kehendak. Dia lari situ. Kita di sini berlaziman Allah mengetahui perkara jahat yang akan berlaku serta Allah menghendaki. Allah mengetahui tapi Allah tidak menghendaki. Kalau Allah menghendaki, dia kata jadi zalim pula. Allah mengetahui. Allah mengetahui perkara akan berlaku. Allah boleh menghendaki supaya perkara jahat tak berlaku, kan boleh kan? Kenapa Allah tidak menghendaki perkara jahat itu supaya tidak berlaku? Dan Allah mengetahui kan perkara jahat akan berlaku. Allah boleh tak nak menghendaki perkara jahat tidak berlaku? Boleh je. Tapi Allah tidak menghendaki supaya perkara jahat tidak berlaku. Tapi Mu'tazilah kata perkara jahat Allah tidak menghendaki, tapi Allah boleh menghendaki perkara jahat tu supaya tidak berlaku. Kalau Allah kehendak perkara jahat tu, Mu'tazilah kata zalim. Allah boleh menghendaki perkara jahat tidak akan berlaku, tapi Allah tidak menghendaki supaya perkara jahat tidak akan berlaku. Serupa je dengan Allah yang menghendaki. Dia kata tak dipikir hak berkaitan dengan qada dan qadar Allah ni. Dan sekarang Allah mengetahui perkara jahat yang akan berlaku. Tapi Mu'tazilah kata Allah tahu je, Allah tak kehendak. Kalau Allah kehendak berlaku kerana kehendak Allah, Allah hukum jadi zalim. Jadi kalaulah perkara jahat Allah tidak kehendak, hamba memilih sendiri,
hamba dihukum kerana kejahatan dilakukan, sedang molek barunya. Tapi Allah tidak menghendaki lah. Tapi Allah Ta'ala mengetahui. Dan kalau Allah Ta'ala mengetahui penjahat yang akan berlaku, tapi Allah tidak menghendaki, Allah boleh dah nak menghendaki supaya penjahat tidak berlaku. Allah boleh je. Tapi kenapa Allah tidak menghendaki? Allah boleh kan? Dan Allah kuasa memalingkan hati orang yang memilih melakukan kejahatan supaya hati dia memilih melakukan perkara baik. Allah kuasa, tapi Allah biarkan juga. Mu'tazilah mengatakan Allah tidak menghendaki perkara jahat akan berlaku, tapi Allah boleh menghendaki perkara jahat tu tidak akan berlaku. Allah boleh mengetahui, boleh menghendaki, tapi Allah tidak menghendaki. Serupa dengan Allah menghendaki jelah. Kemudian perkara jahat yang akan berlaku tu Allah kuasa pusingkan jadi baik, tapi Allah tidak gunakan kuasa dia juga. Allah biarkan juga. Serupa je dengan Allah yang menghendaki. Ni kalau fikir kau akal. Kalau fikir kau akal, kita kan Allah boleh menghendaki belaka kan? Allah kuasa belaka kan? Kalau main fikir kau akal, kalau Allah menghendaki perkara jahat jadi zalim Allah, dan Allah boleh menghendaki segala-gala, Allah boleh menjadikan segala-gala, apa kita dah soal? Kenapa Allah tidak menghendaki beriman belaka masuk syurga belaka? Jangan buat-buat neraka ni korek-korek gitu kan? Allah jadikan manusia kan, jadi jin jadi manusia. Allah boleh menghendaki beriman belaka, Allah boleh menghendaki. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a kan? Dia kata walau syaa rabbuka, jikalau menghendaki oleh Tuhan engkau ya Muhammad akan bahawa beriman oleh sekalian ahli dunia, nescaya akan beriman sekalian. Jikalau Allah menghendaki, dan memang Allah boleh menghendaki hak dia belaka, tapi Allah tidak menghendaki beriman belaka. Sebaliknya Allah menghendaki kalau sekarang 3/4 di dunia kafir. Tak, 3/4 di dunia kafir itu Allah tidak menghendaki. Kalau Allah menghendaki jadi zalim Allah. Dan Allah boleh menghendaki beriman belaka kan? Kenapa Allah tidak menghendaki beriman belaka? Zalim Allah pula membiarkan 3/4 ahli dunia dalam keadaan kekal kafir. Allah hukum pula. Tapi Allah tidak menghendaki kekafiran, tapi Allah boleh menghendaki tak kufur. Kalau Mu'tazilah mengatakan Allah menghendaki jadi zalim Allah, Allah membiarkan tanpa Allah menghendaki menjadi beriman, serupa dengan Allah menghendakinya. Jadi kalau nak bahas-bahas, kenapa Allah tidak menghendaki beriman belaka, buru syurga belaka, tak usah buat-buat neraka ni. Kau ni nak berkata faham siku ni, tahan diri kamu daripada membahas-bahaskan bab qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tak capai akal kita. Bahas-bahas jadi gitu. Ni akal Mu'tazilah asalnya. Kalau Allah menghendaki pekerjaan berlaku, kemudian pekerjaan berlaku Allah mukul jadi zalim, fikir ikut akal tu. Tu kalau nak turut ikut akal dia, Allah boleh menghendaki supaya tidak berlaku kejahatan, kufur dan maksiat, tapi Allah tidak menghendaki pun. Macam sebut minggu lepas lah, orang tanya bab apa yang berlaku di Myanmar, apa yang berlaku di Palestin, kena Allah juga. Kena Allah. Oh zalim Allah kena gitu. Kalau kita turut dia, Allah tidak menghendaki apa yang berlaku di Myanmar, apa yang berlaku di Palestin. Allah tahu ke tak? Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala kuasa ke tak nak menjadikan orang Islam di Myanmar, Palestin selamat? Allah kuasalah dia belaka. Tapi Allah tak guna kuasa. Tapi Allah tidak menghendaki. Tapi berlaku di bumi Allah, orang kafir, orang zalim, orang Islam. Tapi Allah tidak menghendaki. Tapi Allah mengetahui. Allah kuasa nak menjadikan orang Islam selamat, tapi Allah biarkan. Kalau fikir kau akal, serupa je. Jadi macam Allah zalim. Kalau Allah kehendak orang Islam di Myanmar dan Palestin itu dizalimi, dikata Allah zalim. Dan kalau Allah membiarkan, kalau fikir kau akal, anda tak boleh fikir kau akal ni. Faham tak? Asalnya bila Allah menghendaki, zalim Allah. Kenapa Allah kehendak orang Islam di Myanmar, di Palestin dizalimi? Turut dia sekejap, Allah tidak menghendaki. Tapi Allah boleh tak nak menghendaki supaya orang Islam di Myanmar
orang Islam dia pasti selamat. Allah boleh mendaki dan Allah kuasa menjadikan orang Islam di Myanmar, di Palestin selamat. Allah kuasa. Dan Allah kuasa nak umati kaum kafir yang menzalimi orang Islam. Allah kuasa. Tapi Allah tak guna kuasa. Tak supaya zalim kau kena fikir kat akal. Tu tak boleh fikir kat akal. Apa yang berlaku tu milik Allah, tak ada zalim-zalimnya. Ada hikmah dia berlaku. Tu je. Ada hikmah dia berlaku. Tak ada fikir tu. Faham? Pegang. Jangan duk korek-korek. Sebab tu Nabi SAW pernah tersemput dengan sahabat yang membahas-bahaskan. Merah muka Nabi SAW yang mulia. Nabi bertanya, Abi haza umirtu am bihaza ursiltu ilaikum? Ni ke diperintahkan akan kamu? Ini ke diutuskan aku kepada kamu untuk membahas, mengorek-ngorek Tuhan qada begini? Itu semua ni rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Faham? Pegang. Sudah. Jangan pula tak faham suruh tidur. Tidak kena gitu. Tak faham lah bab qada-qadar. Tak faham tu lah nak. Jangan duk bahas-bahas. Tak kena. Bahas molek tu fardu ain. Biar faham molek. Tak faham tu lah nak. Berat pula tak faham tu nak. Faham molek lah. Lepas faham, pegang, sudah, berhenti. Macam orang sekarang ni banyak pakai akal lah. Banyak pakai akal. Pekerjaan qada Allah ni kontroversi lah. Kontroversi. Kalau rakaman saya yang dipotong-potong, kalau berkait dengan pekerjaan komen pun jahat jugalah. Bila bicara bab pekerjaan qada Allah, komen pun jahat juga komen. Kata Jabariyah lah, salah lah, macam-macam lah. Jahat juga komen gitu. Jadi dia potong pendek. Jadi cerita pekerjaan qada Allah, ayat Quran di Nabi tak ada dalam pendek tu. Tapi kalau pakai akal, ayat Quran pun dia pusing kau akal pula. Kehendak manusia bukan kehendak Allah. Dalam kafir tu kan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur tu kan. Kehendak beriman lah. Kehendak kafir lah. Kehendak hamba sendiri bukan Allah kehendak. Itu kehendak majazi, bukan hakiki. Kan kafir kan? Ayat yang ke-50 ke 49 gitulah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kehendak beriman. Siapa yang kehendak kafir. Hamba sendiri yang kehendak. Tapi Mu'tazilah, hak beriman Allah kehendak. Hak kafir Allah tak kehendak. Jadi ayat ni beriman pun seseorang yang kehendak bukan Allah. Kehendak seseorang majazi. Tu je. Dia ada ambil ayat-ayat tu. Dan ada cabaran pula supaya asatizah, para mufti komen dalam perkara ni. Pekerjaan qada Allah ni. Kena komen, kena perbetulkan. Molek juga. Dia punya seruan cabaran tu. Ada komen dah ke lagi tak tahulah. Dia ambil rakaman saya pekerjaan qada Allah. Lepas tu dia minta asatizah ke mufti ke supaya komen perkara ni. Beri penjelasan perkara ni. Mana mungkin pekerjaan qada Allah. Molek lah. Dia punya seruan ke cabaran ke boleh ke? Ijma' ada surah Jemaah pekerjaan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya berpegang pekerjaan bukan qada Allah. Khilaf ulama pegangan ni kafir ataupun fasik lagi mubtadi'. Fasik ni berdosa besar, mubtadi' ni pegang bid'ah. Amal ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita mati dah, baik jahat, iman ta'ah, kufur maksiat, qada dan qadar Allah, dan kita beriman sekalian perkara yang berlaku Allah telah qadakan pada azal. Itu akidah kita kan. Ni baik jahat Allah telah qadakan pada azal. Beriman ta'ah Allah telah qadakan pada azal. Kufur maksiat Allah Taala telah qadakan pada azal.
Dan kita beriman sekalian perkara yang akan berlaku, Allah telah qadakan pada azal sekalian. Berarti syurga neraka seseorang hamba telah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu jelah. Ada ni. Jawab sekarang ni baik jahat telah diqadakan oleh Allah pada azal. Kemudian sekalian perkara telah diqadakan oleh pada azal. Sekalian perkara yang berlaku di dunia, yang berlaku di akhirat, sekaliannya telah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah syurga neraka seseorang telah diqadakan oleh Allah taala pada azal. Mana lagi? Kalau syurga neraka seseorang telah diqadakan Allah pada azal, jadi pina semula, jadi was-was semula, tak selesai jugalah jadinya. Dulu saya mengajar gitulah. Saya nak naik satu-satu tu, Allah lah. Ngesok bukan berjalan, tak ngesok, slow. Faham? Apabila baik iman dan ta'ah Allah telah qadakan pada azal, berarti syurga balasan daripada iman dan ta'ah Allah telah qadakan pada azal. Apabila jahat, kufur dan maksiat Allah Ta'ala telah qadakan pada azal, maka neraka yang kekal selama-lama bagi orang kufur yang Allah qadakan pada azal, neraka yang kekal pun Allah telah qadakan pada azal. Oh, jadi amalah syurga neraka Allah telah qadakan pada azal. Qada Allah mustahil berubah sama sekali. Oh, jadi apa nama? Jadi keliru semula, pening semula. Oh, dak selesai. Sebab tu dalam bicara ni, kalau bicara sepintas lalu tidak akan diambil. Bila bicara sepintas lalu tidak akan diambil. Tak peduli sebenarnya. Saya baca kitab Hidayatus Sibyan. Ini saya biasa sebut ni sebagai pengajaran. Dalam kitab Hidayatus Sibyan jelas baik iman dan ta'ah, jelas jahat, kufur dan maksiat, jelas. Saya baca sampai ke yang baik iman dan ta'ah, yang jahat, kufur dan maksiat. Saya ulang seminggu. Masuk minggu kedua saya ulang pula. Satu tambah lagi, tambah minggu lepas dulu, tambah pula. Tapi hak tajuk ulang macam. Masuk minggu tiga saya tambah pula hak baru. Tapi saya ulang balik hak kitab, tetap baca kitab. Hak kitab tetap baca. Baik iman dan ta'ah, jahat, kufur dan maksiat. Minggu tiga ulang. Last kalinya, ustaz hak jahat kau dah juga ke? Dia tanya gitu. Kata 3 minggu dah kitab ada tangan tu, masing-masing pegang kitab. Hak jahat kau dah juga ke? Dia jadi pening tau. Pada minggu ketiga kita ada depan. Maknanya kalau sekali baca tengok tak ambil, dia tak ambil. Bila 3 minggu ni pelik ni. Hak jahat tu depan tu ada kitab tu kan, rukun yang kenang dah. Untung baik, untung jahat, qada. Baik iman dan ta'ah dan kita Hidayatus Sibyan, jahat, kufur dan maksana kita Hidayatus Sibyan. Macam terang dah kitab tu. Minggu ketiga baru tanya pun tanya gitulah. Hak jahat qada juga ke? Maknanya seperti tak nak terima. Memang tak nak terima. Itu minggu yang ketiga. Mana kalau sekali jalan tak ambil, ada. Jadi kalau faham dah, Allah telah mengqadakan segala-gala perkara pada azal. Allah telah mengqadakan. Baik dan jahat Allah telah qadakan pada azal. Iman ta'ah Allah qada pada azal, kufur maksiat Allah qada pada azal, maka syurga neraka Allah telah qadakan pada azal. Itu ya. Dan qada Allah mustahil berubah sama sekali. Oh, jadi gitu. Syurga neraka tetap. Yang Allah qadakan beriman sekarang, Allah qadakan mati dalam iman, syurgalah dia. Itu qada Allah pada azal. Dah kita tahu
Ianya sekarang ni Allah qadakkan beriman. Tapi di hari akhirah kita tak tahu lagi, kita tahu. Sebab apa? Sebab Quran sudah bagi janjian. Orang beriman beramal soleh syurga. Tahulah kitanya. Sekarang kita tahu seseorang tu beriman dan beramal soleh. Itu qadak Allah dalam kehidupannya sampai ke mati. Dia beriman dan beramal soleh. Maka qadak Allah pada azab syurga. Mana tahu kita? Qadak Allah gaib tahu sebab Quran yang beritahu. Ni yang sekarang ni 3/4 ahli dunia kafir. Kafir sampai ke mati. Itu qadak Allah pada azal. Maka hak mati kafir ni Allah qadakkan pada azab, kekal neraka dia nanti. Tahu mana? Itu akhirah. Mana tahu dia neraka? Quran sudah beritahu. Hak Quran beritahu itulah qadak Allah pada azal. Orang kafirnya kekal neraka selama-lamanya, khalidina fiha abada. Kita tahu. Jelaslah sekarang. Ada yang beriman beramal soleh, ada yang kafir. Ada yang beriman tapi derhaka. Itu tahta masyiatillah lah. Itu kita tak tahulah tu. Allah telah mendaki dia beriman tapi banyak dosa. Akhirahnya macam mana? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ampun, syurga direct dia. Kalau Allah tak ampun, dia kena bakar dalam neraka Jahannam terlebih dahulu, barulah ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu kita tak tahu. Tapi kalau beriman beramal soleh, syurga. Kalau mati kafir, memang neraka. Wajib syarak, wajib kalau aridi, orang ni kekal neraka selama-lamanya. Sebab Quran beritahu seumpama tu. Itulah qada Allah pada azab, semana Quran yang beritahu. Jadi syurga neraka samalah. Sekalian perkara Allah telah qadakan pada azal. Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba minan nar wa minal jannah. Dia kata, tidak ada di kalangan kamu daripada seseorang melainkan telah ditetapkan tempat kembali itu daripada neraka ataupun tempat kembali itu daripada syurga. Tak sebut neraka, Nabi sebut neraka dulu untuk peringatan. Maka sahabat pun tanyalah, faqalu ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina. Adakah kami ni berserah atas tetapan kami? Dah, neraka tetap dah, syurga tetap dah. Adakah kami ni pakai serah gitu? Wa amma wa apa lagi? Tahu tetap dah syurga neraka. Wa amma apa lagi? Serah gitu ke? Maka Nabi pun bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Nabi kata, beramallah kamu sesungguhnya maka tiap-tiap akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan baginya. Kalau Tuhan qadakkan pada zat di neraka, mudah je dengan amal ahli neraka. Kalau seseorang telah ditetapkan tempatnya di syurga, mudah je wa amal dengan amalan ahli syurga. Nabi pun sambung, amma ahlus sa'adah. Nabi pusing pula. Tadi Nabi sebut tempat kembali neraka ataupun tempat kembali syurga. Nabi pusing balik. Amma ahlus sa'adah fayassiruna li'amali ahli sa'adah wa amma ahlus syaqawah fayassiruna bi'amali syaqawah. Nabi pun baca ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, sampai akhir ayat. Nabi baca ayat tu di penghujung hadis. Nabi kata ada pun orang yang bahagia. Orang yang bahagia ni ahli syurga, akan dipermudahkan kepada amalan ahli bahagia, amalan ahli syurga. Mudah je nak beriman, mudah je nak beramal soleh. Nak beriman, mudah je belajar fardhu tauhid. Nak beramal soleh, mudah je belajar fardhu fiqh dan tasawuf. Tak permudah dah. Apabila Tuhan takdirkan pada azaz seseorang ahli bahagia ahli syurga, Tuhan permudahlah kepada amalan ahli bahagia ahli syurga. Apa amalan ahli syurganya? Allazina amanu wa amilus solihat. Beriman beramal soleh, itu amalan ahli syurga. Sebaliknya Nabi kata, ada pun orang yang ahli celaka, ahli neraka, akan dipermudahkan dengan amalan ahli
celaka ahli neraka. Mudah je. Bab pegangan pun pegang dengan akidah-akidah yang sesat. Tak ada rasa apa pun. Semayang mudah-mudah je buat semayang tanpa ilmu. Hati riak, wujud takabur pun mudah-mudah je, tak rasa bersalah pun. Apa ada ni? Itu orang yang Tuhan takdirkan tempat kembalinya neraka. Mudah dia kepada amalan ahli neraka. Hak penyembah berhala tu teranglah dianya kalau mati seumpama tu kekal neraka. Kita bicara ni hak nampak semayang bang tak tinggal ni. Iman akidah macam mana? Tak peduli. Tak ambuh belajar. Begitulah bagian dia. Tapi bagi orang yang Tuhan permudah jalan jalan ahli syurga, payah juga, tak ada asah. Tapi dia belajar. Hak nak tu belajar siapa ke mutah. Mutah macam tak tahulah. Dia kata mutah. Hak nangis nak boleh ke faham tu menangis. Hak mutah-mutah tapi nak juga. Tuhan permudahkan. Payah sebab tak ada asah. Tak ada asah, payah. Tapi Tuhan permudah. Tapi sebaliknya, orang yang ada asas sebanyak, belajar je biar pasti akidah iman tu betul. Malah belajar. Itu kata bahagian masing-masing. Baik jahat Allah Ta'ala qadakkan pada azal. Syurga neraka Allah Ta'ala qadakkan pada azal. Sebab Nabi bersabdanya, ialah musu'adat wa yuhmarul ashkiya. Nabi kata, akan diilhamkan ilmu, akan dikurniakan ilmu bagi mereka yang Tuhan takdirkan pada azal ahli bahagia, ahli syurga, dan akan ditegah ilmu daripada mereka yang ditakdirkan pada azal ahli celaka, ahli neraka. Tambah belajar. Ilmu tauhid pun tambah belajar. Akan diharamkan, akan ditegahkan ilmu daripada mereka yang Tuhan takdirkan pada azal orang yang celaka, ahli neraka. Begitu jelah. Lepas tu kadang-kadang dia tu istiqamah boleh, mula-mula nampak gelak gambar. Hak kosong. Kalau orang putih pula mudah nak faham. Tak pernah belajar pun. Ada pun hak sekolah Arab pun semua ada asas, tapi tak lengkap, tak cukup. Tapi ada umbi. Tak cukup setakat umbi tu, kena kemah molek. Dia belajar sikit je, mudah je sebenarnya. Tak mau. Mana apa? Bahagian masing-masing. Kalau tak begitu, hak Tuhan qadaknya beriman, beramal soleh, akhiratnya syurga. Itu bahagian dia. Mana pekerjaan Allah barang sekehendak Allah. Allah kehendak, Allah buat ikut kehendak dia. Allah kehendak jadi seseorang tu jadi anbiya, mursalin, syuhada, beriman, beramal soleh, Allah kehendak syurga. Allah kehendak kafir daripada lahir sampai ke mati, Allah kehendak dia kekal neraka. Allah kehendak dalam kehidupan dia mengabdikan kepada Allah puluh-puluh ribu tahun, 80 ribu tahun beribadah kepada Allah. Tidak ada di bumi ni melainkan pernah disujud oleh makhluk ni. 80 ribu tahun Allah kehendak dia mengabdikan diri pada Allah. 80 ribu tahun. Bukan 80 tahun. Bukan 8 ribu tahun. 80 ribu tahun. Tak ada di bumi ni malaikat pernah disujud. Siapa dia? Azazil. Allah kehendak mengabdikan 80 ribu tahun, tapi Allah kehendak dia kupur neraka selama-lamanya. Ada orang yang Allah kehendak kafir sepanjang hidup dia. Last sekali beriman, mati syurga Allah, macam tukang sihir Firaun. Tukang sihir Firaun, bayangkan Firaun ni zoling. Tukang sihir ni zoling jugalah. Sebab orang kandang ni. Makna bukan setakat kafir tukang sihir ni. Zoling tukang sihir ni. Seumur hidup dia kafir, seumur hidup dia zoling. Last kali dia beriman dengan amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhan Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi wassalam.
Dibunuh oleh Fir'aun, tak ada buat amal apa syurga. Tengok. Bukan syurga saja, ketua syuhada dalam syurga. Itu barang kehendak Allah gitu kan. Bagian masing-masing. Ada orang kafir, puluh tahun kafir, last sekali masuk Islam. Anak duk dakwah, anak dia mu'allah dahulu masuk Islam, duk dakwah. Maknanya dulu punya anti. Pernah dengar kisah Dr. Rawi? Kan ada lah dia Hakim kan, dia cerita sejarah dia masuk Islam tu kena pukul. Tapi akhirnya masuk Islam. Sekejap je mati, dah ada awak amalnya. Ada ni. Maknanya memang dengan Islam ni benci sungguh lah. Tapi akhirnya beriman, masuk Islam. Sekejap je mati, tak ada awak apa baru nak mula-mula barunya. Itu Tuhan buat. Dan ni mengikut kehendak Allah. Allah buat mengikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melakukan mengikut kehendak Allah. Termasuk hadis yang masyhur tu. Nabi hadis tu lah 40 hari nutfah alaqah mudghah tu kan. Summa yursalu alaihil malak fayanfakhu fihi ruh wa yu'maru bi katbi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Tengok. 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah, 120 hari 4 bulan diutuskan malaikat, dan malaikat meniupkan roh, dan malaikat diperintah tulis 4 perkara: rezeki, ajal, aman, wa syaqiyyun aw sa'idun, celaka ataupun bahagia. Tertulis dah, celaka ataupun bahagia. Tapi Nabi sebut syaqiyyun dahulu, wa syaqiyyun aw sa'idun, bukan wa sa'idun aw saqiyun. Nabi mula takut dulu, macam hadis tadi lah, illa waqad kutiba maq'am minan nar wa minal jannah. Mereka telah ditetapkan tempat kembali neraka ataupun syurga. Nabi sebut hok takut dulu. Dalam hadis pun Nabi sebut takut dulu. Bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun, celaka ataupun bahagia. Celaka ataupun bahagia. Maka Nabi mulakan dengan hak celaka. Nabi mulakan dengan hak celaka. Fawallazi la ilaha illa huwa, fawallazi la ilaha illa ghairuh, dan demi Tuhan yang tiada Tuhan melainkannya, inna ahadakum la ya'mala bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina ila zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Ini celaka, ini celaka, ini orang celaka. Seseorang kamu beramal dengan amalan ahli syurga hingga tidak ada antaranya dan syurga melainkan sehasta. Apa dia amalan ahli syurga? Beriman dan beramal soleh. Itu amalan ahli syurga. Tapi telah terdahulu ketetapan dia, ia adalah orang celaka, maka akhirnya dia beramal dengan amal ahli neraka, maka dia mati masuk neraka. Ini orang celaka. Ni kalau buat contoh kok ambil Baqarah, Busisa, buat contoh orang terdahulu di kalangan Bani Israel. Sebab apa? Sebab golongan yang pertama ni sangat jarang berlaku. Sebab Allah tidak menarik taufik hidayah kepada yang telah dikurniakan taufik dan hidayah. Itu je lah. Yang banyak berlaku orang yang bahagia golongan yang kedua. Adapun orang tu dulu semayang berjemaah 5 waktu, siapa yang sakit tak boleh semayang. Tu barangkali dah dulu dia semayang berjemaah tak tinggal.
Bukan semaya dok tinggal, berjemaah dok tinggal. Siapa masa sakit tak embuh semayang, sebut semayang dijekoh. Bini sebut semayang dijekoh ke bini dia. Ada ni tak embuh semayang. Siapa ke mati tak embuh semayang. Adakah ni hak Nabi kata golongan pertama? Dahulu dia beramal dengan amalan ahli syurga. Apa amalan ahli syurga? Beriman dan beramal soleh. Dahulu dia belajar ilmu akidah, tak pernah belajar. Dia semua jemaah tak tinggal. Fiqh patut belajar ke tak? Tak pernah belajar. Hukum hakam berjemaah belajar ke tak? Tak pernah belajar. Ilmu tasawuf, taat batin, maksiat batin belajar ke tak? Tak pernah belajar. Maknanya dia beramal dengan amal ahli neraka daripada awal sampai ke sudah. Dia bukan golongan yang pertama, bukan. Cuma Allah menzahirkan nak mati dia, itu hakikat dia sebenar. Dia tak ada agama, tinggal semayang mani-mani. Dahulu dia semayang tak tinggal, semayang dah tradisi, lakonan sahaja. Ini yang paling takut sekarang. Rajin semayang, jemaah lima waktu, tapi betul-betul tak beriman dan beramal soleh. Hak dia ngaku, dia rasa. Jadi ngakulah beriman, dia kata dah orang Islam kan, berimanlah. Islam lain, iman lain. Oh, berimanlah Allah ada, betul. Berimanlah Allah sedia, Allah kekal, betul. Ni beriman dengan qada dan qadar. Tak ada orang Islam tidak beriman Allah sedia, Allah kekal. Tak ada. Beriman belaka. Tapi hak qada-qadar beriman ke tak? Pekerjaan qada Allah beriman ke tak? Ada ni. Semayang tu semayang, ilmu macam mana? Lepas tu taat batin macam mana? Rajin sembahyang sunat, rajin puasa sunat, rajin baca Al-Quran, amal sunat. Amal wajib macam mana? Taubah, syukur, sabar, redha, ikhlas. Amal wajib macam mana? Rajin buat amal sunat. Hak haram tinggal ke tak? Haram dosa besar. Riya, ujub, takabur, hasad. Haram dosa besar. Tinggal ke tak? Orang yang rajin semai sunat, puasa sunat, baca Quran, berzikir, tak ada minum arak, tak ada berjudi, tak ada berzina. Dia walaupun berjudi minum arak, dia kuat semai sunat. Dia berjudi pun puasa sunat rajin. Dia berjudi minum arak pun dia rajin baca Quran. Tak ada. Kalau ada tu mereng tu. Tak ada lah, mana? Sebab berjudi, menarik, berzina tu dosa besar. Dah riak, ujud, takabur, tak sama. Bukan dosa besar. Orang bulan puasa tak ada berjudi menarik. Orang pergi Mekah tak ada berjudi menarik. Tapi orang bulan puasa ni riak, ujud, takabur sebati. Duk Mekah tu riak, ujud, takabur sebati. Lagi mana? Ada tak orang Mekah bawa alat untuk berjudi? Tak ada. Tapi bawa riak, ujud, takabur pergi Mekah. Betul kan dosa besar? Itu dia amalan ahli neraka. Tapi balik ayah haji mak haji, tapi amalan ahli neraka. Bukan amalan ahli syurga. Ini bukan orang yang sa'idun, tapi orang yang syaqiyun, orang yang celaka, bukan bahagia. Itu kalau pergi Mekah riak, ujud, takabur. Kalau pergi Mekah akidah betul-betul, ada benda lah tunya. Ayah haji mak haji tu boleh lah gelarang tu. Hak banyaknya adalah golongan yang kedua, golongan yang sa'idun. Nabi bersabda, wa inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa baina illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Ini orang bagi ni ramai. Nabi kata sesungguhnya seorang kamu beramal dengan amalan ahli neraka hingga tidak ada seseorang dengan neraka melainkan sehasta, maka terdahulu pada azab ianya adalah orang yang bahagia di syurga. Akhirnya dia beramal dengan amal di syurga, maka matinya masuk syurga.
Apa dia dahulu beramal dengan amal ahli neraka hingga tidak ada antara seseorang dengan neraka melainkan sasta. Yang dicontohkan berjudi, minum berzina, tinggal sembahyang, tinggal puasa. Betul? Betul? Dahulu dia beramal dengan amal ahli neraka. Dan macam mana dengan dahulu orang yang berpegang akidah salah? Macam mana? Dahulu beribadah sembahyang tanpa ilmu. Dahulu riak, ujuk-ujuk, takabur. Bukan beramal dengan ahli neraka. Bukan hanya berjudi, minum berzina je amalan ahli neraka. Berjudi, minum berzina dosa besar. Tapi yang akidah salah lebih besar lagi dosanya. Kemudian dia beramal dengan amal di syurga. Dia bertaubat, tinggal ada maksiat tu, duduk di masjid, dia beramal dengan amalan ahli syurga hingga mati dia dalam amal syurga, maka dia pun masuk syurga sebab dia di kalangan orang bahagia. Beriman beramal soleh amal syurga ni. Kalau mari masjid belajar fardhu-ain tauhid fiqh tasun tidak, masa kekal dengan amalan ahli neraka sampai ke mati. Pernah orang cakap lah, dia kata bila baca hadis tu memang nampak tak ada orang lain dah. Dia kata dia orang cakap ni tak pernah berjudi, tak pernah minum arak, tak pernah berzina, semayang daripada budak. Macam mana dia menginsafi bahawa dahululah dia beramal dengan amalan ahli neraka hingga tidak ada antaranya dan neraka melainkan sasta. Dia tak berjudi, dia tak melarat, dia tak pernah berzina, dia tak pernah tinggal semayang, dia tak pernah tinggal puasa. Kenapa dia menginsafi bahawa dialah yang beramal dengan ahli neraka? Sebab akidah tak betul lepas dia belajar kemudian. Semayang tak betul lepas dia belajar kemudian. Hak bab taat batin tasawuf dia tak reti pun. Maksiat batin dia langgar je. Mana betul lah dia beramal dengan amalan ahli neraka. Lepas dia bertaubah kemudian dia pun belajar bab akidah, dia belajar molek, bab fiqh dia belajar molek, barulah inilah jalan syurga, beriman dan beramal soleh. Bukan kata dulu dia judi menarik, bukan. Maknanya dahulu dia macam orang ramai-ramai lah. Maya dok tinggal, puasa dok tinggal, tapi akidah salah. Salah akidah ni terkadang berpegang akidah kapi pun ada. Bukan akidah yang khilaf pada kapi. Ni tak ada belakang lah ni. Beriman dan beramal soleh. Beriman balik pada ilmu tauhid, beramal soleh balik pada ilmu fardhu-ain, fiqh dan fardhu-ain tasawuf. Sebut semua fardhu-ain sebab itu kewajipan mandatori, tak ada jalan lain, tak ada. Siapa mengaku macam mana pun, golongan mana sekalipun, uniform macam mana sekalipun, kalau tidak jalan iman dan amal soleh dengan fardhu-ain tauhid fiqh tasawuf, itu bukan belaka. Orang ni mengaku belaka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, tuan kata. Tiap-tiap puak ni akan bergembira dengan puak mereka. Mereka berkata puak mereka lah yang sebenar. Anak sebenar balik kepada fardhu-ain tauhid fiqh tasawuf untuk menjadi orang beriman dan beramal soleh. Tak usah duk ngaku lah. Sebab 73 golongan, 72 tu mengaku baik dah ke? Tapi satu golongan saja ahli sunnah wal jamaah akan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ilmu ni penting. Sebab tu ilmu ni kewajipan yang paling besar ibu bapa ajar anak sebelum balik. Ada ni. Kewajipan ni tidak ada seorang pun tak tahu. Kewajipan ibu bapa lengkapkan ilmu agama sebelum balik, tak ada seorang pun tak tahu. Gitu ke? Wajib kena lengkapkan ilmu agama sebelum balik. Saya ingat ke wajib pergi makan minum je? Ilmu ni tak apa, beri tak beri pun. Tak ada orang siapa tak tahu setara tu. Orang tahu belaka. Orang tahu belaka. Apakah dia ilmu agama yang selengkapnya sebelum balik? Ngaji Quran lah dia kata. Khatam Quran. Itu bukan ilmu agama yang secukupnya. Ilmu agama yang secukupnya untuk menjadi beriman dan beramal soleh. Apa dia ilmu agama secukupnya? Fardhu-ain tauhid fiqh tasawuf. Baca Quran tu sunat. Akidah Quran tu wajib.
Perintah zahir, fiqh, perintah batin, tasawuf, hak dalam Quran tu wajib. Baca sunat. Jadi dia faham ilmu agama yang selengkap sebalik ngaji Quran je. Ngaji Quran tu ngaji Quran lah daripada budak. Tapi ilmu agama yang secukupnya, fardhu ain tauhid, fiqh, tasawuf untuk balik sebagai orang yang beriman dan beramal soleh. Wajipan yang paling besar pada ibu bapa. Semua orang tahu belaka. Tahu perkataan lah, tahu sebut. Dalam khusus kahwin pun dia ceramah dalam bab ni. Khusus kahwin. Ya. Hak tua-tua tak ada khusus kahwin dah. Hak muda-muda. Haji khusus kahwin je. Haji ada khusus kahwin orang tua. Hak ni 60 tahun kata tak ada khusus kahwin tau. Hak muda-muda ni khusus kahwin belaka lah. Dia cerita tak dalam bab ilmu agama kepada isteri, kepada anak-anak. Dia akan cerita. Dia akan ceramah. Tapi apa di ilmu agama untuk isteri, untuk anak-anak? Fardhu ain tauhid, fiqh, tasawuf nah. Hak ni hak pentingnya. Dalam khutbah nikah pun ada pesan juga. Cuma saya sekali lah khutbah nikah. Oh dia tambah wali sebab dia ada tag. Dia ada tag khutbah kan. Dia tambah. Kena belajar fardhu ain tauhid, fiqh, tasawuf, kena sentiasa bawa isteri kena ajar isteri fardhu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau kamu tidak pandai nak ajar, kamu dengan isteri kena pergi masjid belajar fardhu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Diulang gitu dalam khutbah nikah. Tu bukan dalam teks tu. Tu dia tambah. Dalam teks cerita beri ilmu yang secukupnya lah. Ilmu apa? Padam. Dah ilmu agama masa sekolah rendah, masa sekolah menengah. Dah padam. Tak sah lah. Dah padam. Dah orang beranggapan gitu. Ada orang beranggapan kawan-kawan diajar, marilah pergi masjid, kuliah maghrib. Dia terfikir, dok siang hari sepanjang hari duduk kerja dah. Malam dah kita nak dengan anak-anak. Nak belajar apa benda lagi, dia kata. Kalau rendah belajar agama dah, kalau menengah belajar agama dah, dia kata. Apa benda lagi nak belajar, nak pergi masjid? Patut kita fokus pada anak-anak di rumah. Tapi oleh kerana kawan ni ajak, maka ambil hati kawan, gilah. Gi dengan anggapan tak perlu belajar dah. Sebab apa? Belajar dah agama pada masa sekolah rendah, pada masa sekolah menengah. Tapi gi kerana ambil hati kawan. Gilah dengar sekara pun tidak erti. Satu perkara, tak pandai. Dua perkara, tak pandai. Tak pandai belaka. Hak dia kata dia ada ilmu dah sebab belajar dah agama masa sekolah rendah, masa sekolah menengah. Tak ada nak agak sekolah. Sekolah Arab pun kalau Arab pun tak lepas Fardhu ain tak lepas kalau tak cari kot luar. Orang-orang ni dicari kot luar. Dia belajar dengan syekh-syekh kot luar, guru-guru di luar. Dia tak sepenuhnya harap ke sekolah. Tak sepenuhnya harap ke sekolah. Dia cari kot luar. Kalau dia betul-betul fokus pada sekolah, tak gimana? Tak gimana? Tak lepas. Tak lepas fardhu ain. Akidah pun tak lepas. Ni kita hanya sekolah menengah biasa. Tapi dia anggap gitulah, nak pergi belajar apa lagi, maghrib ni duduk rumah lah dengan anak-anak. Tengok pelajaran anak-anak. Tapi bila pergi, tak ada perkara yang dia reti pun. Bicara akidah pun tak reti, bicara fiqh pun tak reti, bicara tasawuf pun tak pernah belajar. Tak ada. Cuma jahil murakkab. Jahil yang tidak menyedari diri jahil. Ni yang timbulnya. Ini apa panggil ni? Pengajaran. Tapi syariat je lah ni pengajaran. Hakikatnya bahagian masing-masing. Skrip tetap dah, perjalanan tetap dah hakikinya. Yang duk tekan fardhu ain itu adalah jalanan syariat. Mengajar, menasihat, beri peringatan. Itu perintah syariat. Kata macam mana? Perjalanan masing-masing. Perjalanan telah ditetapkan oleh Allah sama ada bahagia ataupun celaka.
Beriman beramal soleh, tuan tetap daripada azabnya syurga. Kufur dan maksiat, tuan tetap daripada azabnya neraka. Baik jahat, Allah telah qadakkan pada azal. Syurga neraka, Allah Ta'ala telah qadakkan pada azal. Mustahil berubah sama sekali. Ini kita masih lagi duduk fokus pada perkara jahat lah kalau kita kira. Cuma minggu lepasnya untuk minggu ni nak masuk kepada dalil ayat Al-Quran, hadis Nabi. Kita wajib beradab dengan bahawa jangan sesekali menyandarkan kepada Allah bila berlaku perkara jahat. Pegangan kita baik jahat qada dan qadar. Ada percakapan yang baik daripada Allah, yang jahat, yang buruk datang dari diri hamba sendiri. Haram menyandarkan perkara jahat pada qada dan qadar. Dari Qurannya mana, dari hadisnya mana. Hak pegangan kitanya, hak rukun iman yang keenam, baik jahat qada dan qadar, itu ijma' ahli sunnah jamaah. Jelas Quran dan hadis, perkara baik dan jahat, termasuk perkara jahat adalah qada dan qadar. Nak pergi pula adab yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri hamba sendiri. Sumbernya Al-Quran dan hadis juga. Hak adab percakapan. Waktu kita bicara semula lah hak berkaitan dengan ayat Al-Quran, menjadi dalil adab percakapan yang baik disandar kepada qada dan qadar, yang jahat yang buruk sama sekali tidak disandarkan kepada qada dan qadar. Haram menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar nisbah percakapan, melainkan dalam majlis ilmu untuk membicarakan berkaitan dengan pegangan. Kita sebutlah baik jahat sekaliannya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akadamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.